Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan teruskan dengan bab 8 garis dan sudut matematik tingkatan 1. Okey, kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan garis selari. Okey, dua garis dikatakan selari jika garis itu tidak bersilang apabila dipanjangkan. Okey, apa maksud dia dekat sini? Okey, kita tengok contoh gambar rajah yang ini. A dan B adalah garis lurus, begitu juga dengan C dan D. Okey, dua garis ini tidak bersilang. Okey, seterusnya sama juga garis A dan B, C dan juga D juga tidak bersilang. Maka kita boleh katakan bahawa AB dan CD ialah garis yang selari. Okay, seterusnya garis rentas lintang. Rentas lintang ialah garis lurus yang memotong dua atau lebih garis lurus. Okay, apa yang dimaksudkan? Okay, kita tengok garis. Dua garis lurus warna hijau dan juga PQ yang berwarna merah. Garis berwarna merah iaitu PQ, dia memotong dua garis lurus yang berwarna hijau. Okay, tengok gambar seterusnya. PQ. Okay, PQ ni garis lurus. Dia memotong dua garis lurus warna hijau. Okay, garis lurus yang kedua ni, yang warna hijau tu adalah garis selari ya. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok garis warna merah PQ juga memotong tiga garis lurus yang berwarna hijau. Maka ketiga-tiga gambar rajah ni, kita boleh katakan bahawa PQ ialah garis rentas lintang. Kenapa? Sebab garis PQ dia memotong garis yang berwarna hijau. Garis berwarna hijau tu adalah garis lurus. Dia mesti lebih daripada satu, dua ataupun lebih, tiga, empat dan seterusnya. Okey? Okey, seterusnya. Kita nak tengok sudut sepadan, sudut selang-seli dan juga sudut pedalaman. Okey, apa dia yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga sudut ni? Okay, apabila garis rentas lintang bersilang dengan dua atau lebih garis selari, maka terhasillah sudut yang berikut, iaitu sudut sepadan, sudut selang-seli dan juga sudut pedalaman. Okay, kita tengok dulu sudut sepadan. Okay, ada dua garis selari berwarna hijau dan satu garis rentas lintang yang berwarna biru. Okey, dekat garis rentas lintang ni terdapat dua sudut P dan juga sudut Q. Okey. Untuk sudut yang sepadan, dia akan membentuk huruf F. F ni tak semestinya betul-betul F, mungkin F tu terbalik juga. Okey, macam mana yang dikatakan huruf F? Kita tengok dekat gambar rajah. Okey, nampak tak yang bold tu? Yang ditanda dengan lebih kuat warna biru dan hijau tu. Itu adalah bentuk huruf F. Yang ini ya. F terbalik. Yang ni. Okey, untuk sudut sepadan, nilai dia adalah sama, iaitu P sama dengan Q. Jika P 30 darjah, maka Q juga 30 darjah. Okey, sudut selang-seli. Okey ya. Ada dua garis selari berwarna hijau dan satu garis rentas lintang. Okey, sudut selang-seli dia membentuk huruf Z. Mana huruf Z tu? Okey, yang ini huruf Z. Ya, okey, kat gambar rajah ni nampak tak huruf Z ni yang ditanda dengan tebal sikit ni? Ini huruf Z ya. Okey, ini huruf Z dia. Okey, untuk selang-seli, sudut selang-seli nilai dia juga sama. R dan S nilai dia sama. Okey. Okey, sudut pedalaman dia lain sikit. Okey, sudut pedalaman ni dia akan membentuk huruf C. Ada yang kata huruf C dan ada juga yang kata huruf U. Okey, mana huruf C tu? Okey, nampak tak huruf C ni? Yang ni atau yang ni C terbalik. Okey, untuk sudut pedalaman, hasil tambah kedua-dua sudut pedalaman nilai dia 180 darjah. Kita tengok contoh. Okey, kita nak tentukan sama ada AB dan CD selari atau tidak. Okey, gambar rajah yang pertama ni, AB dan CD berwarna hijau dan terdapat satu garis warna biru ni. Garis ni adalah garis rentas lintang. Okey, adakah AB dan CD ni selari? Okey, kita tengok dulu nilai sudut dia. Okey, maka nilai dia sama, dia membentuk sudut berselang-seli di sini. Sudut selang-seli nilai dia sama kan? Jadi
Yang nombor 1 ni adalah selari. Okey, kita tengok nombor 2 pula. AB dan CD. Okey, ABCD garis lurus dan yang tegak ni adalah garis rentas lintang. Okey, yang ini bukan garis selari. Tidak ya. Kenapa? Sebab sudut sepadan dia tidak sama. Okey, sudut sepadan dia akan membentuk huruf F. Okey, F kat sini. Dia akan membentuk huruf F. Di dalam kaki F tu adalah sudut sepadan. Tapi nilai dia tak sama ni. 100 dan 102 darjah. Maka yang ini tidak selari. Yang ketiga pula. Okey, yang ketiga ni, okey, dia berada di dalam di dalam. Okey, bila di dalam ni adalah sudut pedalaman. Okey, untuk sudut pedalaman hasil tambah dia mesti 180. Okey, maka yang ketiga ni adalah selari. AB dan CD selari ya. Kerana bila kita tambahkan 110 dan 70, kita akan dapat nilai 180 darjah. Tengok contoh yang seterusnya. Okay. Kita nak cari nilai X, Y dan Z. Okey, sebelum tu kita tengok dulu gambar rajah dia. Okey, garis selari berwarna hijau. Okey, dan juga garis rentas lintang berwarna hitam. Okey, X. Okay. X ni kita boleh tengok sudut apa yang boleh dihasilkan dengan sudut X ni. Adakah selari, sepadan ataupun garis ataupun sudut pedalaman. Okey, bila ada dua garis selari ni, maka kita boleh membentuk huruf F di sini. Huruf F kat sini ya. Yang sini 120 dengan X ni. Okey, jadi di kaki kat dalam bucu tu adalah sudut sepadan. Okey, jadi X nilai dia 120 darjah ya, sudut sepadan. Okey, Y pula. Okey, Y di sini dua garis selari berwarna hijau ni, maka dia boleh membentuk huruf Z. Z adalah sudut yang berselang-seli. Maka nilai Y nilai dia 50 darjah ya, sudut berselang-seli di sini. Ya. Okey, untuk Z pula. Okey, untuk sudut Z dia berada di dalam. Z ni dengan 105. Kalau di dalam, maka dia adalah sudut pedalaman. Sudut pedalaman hasil tambah dia mesti 180 darjah. Maka untuk dapatkan Z kita tolak dengan 105. Maka nilai Z 75 darjah. Terusnya kita tengok gambar rajah yang ini, kita nak cari nilai. Okey, nilai X. Sebelum kita dapatkan nilai, kita kaji dulu gambar rajah yang ini. Okey, ada dua garis selari yang tegak ni, yang pertama dan yang kedua ni. Okey, garis selari ni macam mana kita nak kenal pasti? Dia akan tanda dengan anak panah. Bila ada anak panah ni, maksud dia garis tu adalah selari. Okey, anak panah ini pun anak panah dia. Okey, X. Okey, garis selari. X ni dia boleh membentuk sudut apa dalam gambar rajah ni. Okey, maka untuk dapatkan X ni, okey, X kita tambah dengan 28, maka kita dapat 64. Macam mana boleh dapat 64? Sebab yang ini adalah sudut selang-seli. Sudut selang-seli dia membentuk huruf Z. Ya, sudut selang-seli dia membentuk huruf Z. Yang ada dalam bucu tu yang selang-seli tu. Yang ni selang-seli dia. Ya. Jadi 64 sama dengan dua sudut yang ini. 28 dan X. Maka nak dapatkan nilai X, kita tolakkan, maka dapatlah nilai 36. Okay, untuk Y pula. Okey, Y nilai dia 28 kerana dia membentuk sudut selang-seli. Sudut selang-seli dengan 28 ni. Okey, selang-seli tu dia membentuk huruf Z. Ni dia. Okey, yang ini. Okey. Untuk sudut Z pula. Untuk sudut Z. Okey, Z berada di sini. Kemudian nampak tak garis yang ini? Garis lurus ni dan dia naik atas balik. Okey, dua selari. Maka Z dengan 52 ni dia berada di dalam garis selari yang ini. Okey, bila di dalam, maka ini adalah sudut pedalaman. Ya, nampak ni sudut pedalaman. Sudut pedalaman hasil tambah dia mesti 180 darjah. Okey, jadi maka untuk dapatkan Z, kita tolak dengan 52,
maka nilai Z adalah 128 darjah. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga anak murid cikgu faham apa yang cikgu terangkan ini. Okey, itu saja. Sekian.